Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Hilman Jamil dalam edisi Ruang Bicara hari ini di mana 8 Julai 2022 dan kita berbaki kurang berapa hari saja lagi untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan pastinya walaupun sibuk dengan persiapan menjelang Aidiladha, harus diingat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sedang melakukan lawatan rasmi selama 4 hari di Turki untuk membagikan pelbagai peluang yang mungkin dapat dicapai menerusi ekonomi dan dimensi baharu antara Ankara dan juga Kuala Lumpur. Dan ingin saya kongsikan juga fakta mengenai Turkiye ini, di mana Turkiye adalah rakan dagang ketiga terbesar Malaysia di Timur Tengah selepas Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE dengan jumlah perdagangan antara dua negara sebanyak 16.97 bilion ringgit atau 4.09 bilion dolar Amerika pada 2021 dan projek dilaksanakan bernilai 444.59 juta ringgit atau 130.91 juta dolar Amerika. Ini satu angka yang boleh dikatakan agak cukup tinggi walaupun keadaan semasa ekonomi global yang tidak menentu ketika ini. Dan untuk itu malam ini Ruang Bicara akan membawakan topik dimensi baharu Malaysia, Turkiye. Dan untuk itu saya bersama tetamu di studio dan juga secara di talian maya, iaitu di studio Saudara Azmi Hassan, Fellow Kanan Akademi Pendidikan Strategik Nusantara NASR, dan juga di talian Zoom Saudara Herizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Assalamualaikum Saudara Herizal. Waalaikumsalam. Saya dikabarkan sebenarnya Saudara Herizal berada di lapangan terbang ya di Istanbul ya. Di Ankara. Di Ankara nak ke Istanbul. Ya, saya akan bertolak ke Istanbul. InsyaAllah, alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun bertolak balik ke Kuala Lumpur. Jadi saya ada beberapa urusan lagi dan insyaAllah dari Istanbul saya akan bertolak balik dalam pada Hari Raya Haji. Oh, sampai di Kuala Lumpur insyaAllah pada Raya Haji. Terlepas Raya Haji. Selepas Raya Haji. Beraya di pesawat nampaknya. Baik, Saudara Rizal, kalau kita lihat lawatan rasmi kerja 4 hari Perdana Menteri kita ke Turkiye ini, kalau boleh disimpulkan bagaimana Saudara Rizal melihat potensi ini untuk kita kembangkan ekonomi antara dimensi baharu Malaysia dan juga Turkiye ini? Dia yang pertama sekali, terima kasih kerana menjemput saya. Sedikit latar belakang, hubungan Malaysia dan Turkiye ini sememangnya adalah sangat rapat. Kalau di Turkiye ini mereka menganggap Malaysia ini seperti bersaudara, jadi seringkali apabila rombongan kami di sini, kami tidak dianggap sebagai maksudnya satu negara asing atau rombongan rasmi sahaja, tapi lebih kepada rombongan daripada satu negara yang mereka anggap negara bersaudara dengan Turkiye. Dan ini panjang sejarahnya. Cukuplah untuk saya katakan bahawa hubungan diplomatik itu sangat akrab dan kukuh. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana hubungan Malaysia-Turkiye ini akrab dan seperti yang saudara telah nyatakan, hubungan ekonomi kita juga agak besar. Dan di dalam keadaan kekalutan ekonomi dunia dan suasana yang tidak tentu hala, hubungan ekonomi kita dengan Turkiye itu meningkat. Jadi sebenarnya daripada segi ekonomi antara Malaysia dan Turkiye, saya boleh katakan ia sangat kukuh. Jadi berdasarkan kepada dua fundamental asas ini, tentunya sekarang ini adalah masa yang terbaik untuk Malaysia dan Turkiye mencari langkah seterusnya. Bagaimana bukan sahaja untuk memperkukuhkan hubungan ini, tetapi memikirkan cara-cara yang terbaik untuk bersama-sama menangani masalah yang semua orang sedang hadapi di dunia pada hari ini. Pertama, tentu sekali kita sedang menghadapi masa depan yang agak tidak begitu stabil. Kita ada pandemik yang telah mengganggu dan merencatkan jaringan bekalan makanan contohnya, dan bukan sahaja bekalan makanan, juga bekalan-bekalan komoditi, sumber asli dan juga bahan-bahan yang telah pun diproses seperti manufacturing goods.
Jadi ini semua akan memberi impak kepada harga barang di pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Malaysia dan Turkiye juga bersependapat dalam banyak isu-isu konflik antarabangsa di Eropah contohnya, dan juga bersepakat tentang isu di Palestin. Jadi ini menunjukkan bahawa Malaysia dan Turkiye boleh sama-sama bekerjasama untuk juga mencari jalan bagaimana kita boleh membuat sesuatu yang lebih aktif, proaktif di arena antarabangsa. Jadi saya nak simpulkan, berdasarkan kepada itu semua, lawatan ini adalah berlaku pada satu masa yang sangat penting, terutamanya untuk kita merungkai lagi hubungan strategik ini dan sama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berada di hadapan kita pada hari ini. Saya tertarik dengan kataan Saudara Rizal mengenai Malaysia ini akan mempertimbangkan untuk membeli ataupun barangan makanan daripada Turkiye. Dan kalau diikutkan, fakta menunjukkan bahawa pengeluaran gandum tahunan Turkiye ini mencecah hampir 20 juta tan dan Republik itu adalah pengeksport bersih komoditi berkenaan. Dan kalau kita lihat ketika suasana peperangan antara Ukraine dan juga Rusia ini juga menyebabkan pengeluaran gandum dan juga bijirin yang lain ini memungkinkan negara-negara seperti pengimport bijirin dan juga makanan seperti gandum ini perlu menukar negara pengeksport mereka seperti Turkiye ini bagi kita. Mungkin kalau melihat potensi ini, bagaimana saudara melihat potensi Malaysia untuk membeli gandum-gandum daripada Turkiye ini? Dia ada dua di sini ya. Yang pertama memang benar, Turkiye memang merupakan antara pengeksport gandum yang terbesar di dunia. Dan tentu sekali Malaysia boleh mengambil kesempatan ini, dan kita telah pun mengambil kesempatan ini untuk berbincang bagaimana kita boleh meningkatkan import gandum contohnya daripada Turkiye. Tetapi daripada satu segi yang lain, kita juga ada kebolehan untuk buat reverse investment di Turkiye. Jadi kita sebagai Malaysia ini mempunyai ability ataupun kekuatan investment yang kita boleh buat. Jadi tak semestinya kita membeli sahaja, kita juga boleh sama-sama bermain di dalam pasaran itu dengan buat investasi berbalik. Maksudnya kita invest di Turki untuk produk-produk gandum. Jadi bukan gandum tapi produk-produk makanan yang berasaskan gandum, dan mungkin boleh diproses di sini, dan kita boleh import balik dan kita boleh ekspor daripada sini ke negara lain. Jadi kepentingan itu kita boleh semacam kill two birds with one stone. Kita boleh buat dua perkara pada masa yang sama. Yang pertama, kita boleh membantu meningkatkan sekuriti makanan di Malaysia, dan pada masa yang sama kita dapat membuka ruang perniagaan dan investasi untuk syarikat-syarikat di Malaysia juga. Dan kalau dilihat kedua negara, Kuala Lumpur dan juga Ankara, ketika ini dah berada dalam pusingan akhir untuk rundingan perluasan skop perjanjian perdagangan bebas Malaysia Turkiye ataupun MTFTA ini yang meliputi bidang baharu ya, seperti pelaburan, perkhidmatan dan juga e-dagang. Jadi apa kelebihan yang Malaysia miliki daripada rundingan ini? Ya, tentu sekali antara kekuatan Malaysia adalah dari segi perbankan, e-dagang dan juga perbankan Islam. Jadi ini adalah skop-skop yang diperluaskan di dalam MTFTA yang telah dibincangkan dan sudah pun berada pada final stages ataupun peringkat terakhir, dan insya-Allah ia boleh disegerakan kerana ini akan dapat membuka ruang kepada pemain-pemain industri di Malaysia. Bukan sahaja pemain-pemain industri yang besar yang company-company yang besar, tetapi juga kita punya mikro dan SME daripada Malaysia. Kerana apabila kita bercakap tentang e-dagang,
lebih banyak peluang-peluang akan diwujudkan untuk peniaga-peniaga di Malaysia, walaupun peniaga mikro sekalipun mungkin dapat menghantar produk mereka ataupun berniaga secara online, dapat akses kepada market di Turki. Kita kena ingat populasi dia 87 juta lebih di Turki ini, jadi jauh lebih besar populasi daripada kita. Jadi banyak demand-demand yang ada di Turki ini yang kita boleh penuhi. Lantaran lagi kita juga harus ingat bahawa Malaysia juga member kepada RCEP. Jadi bagi Turki ini juga adalah win-win situation, di mana Turki boleh menggunakan Malaysia sebagai hub contohnya untuk menembusi pasaran RCEP. Yang iaitu adalah antara pasaran ataupun kelompok perdagangan yang terbesar di dunia. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat menarik, di mana kedua-dua negara boleh melihat kelebihan masing-masing dan boleh mempergunakan hubungan yang baik, yang positif, saling percaya mempercayai untuk sama-sama berganding bahu membangunkan ekonomi masing-masing. Dan seperti yang saudara maklumkan tadi, kelebihan negara kita adalah menerusi perjanjian RCEP ini kerana anggotanya melibatkan 1/3 daripada ekonomi dunia. Dan apa agaknya sejauh mana rundingan ini memberi imbangan kepada perdagangan optimum kepada kedua-dua negara? Dia sebenarnya kalau kita melihat kepada imbangan perdagangan itu, memang Malaysia ini jauh lebih positif lah berbanding dengan Turki, kerana kita mengeksport barang kita lebih kepada ke Turki daripada Turki mengeksport barang Turki ke Malaysia. Itu sememangnya sesuatu yang agak positif untuk negara. Tetapi saya rasa bergerak ke hadapan, kita tidak boleh melihat kepada perdagangan ini sebagai dua hala saja, kerana dunia semakin berubah dan dunia menjadi lebih kompleks. Jadi kita apabila kita mahu mengoptimumkan contohnya imbangan perdagangan, kita harus berfikir bagaimana untuk kita mengalihkan pandangan kita sama ada kita ini surplus ataupun defisit daripada segi imbangan perdagangan, kepada memikirkan bagaimana kita boleh value add perdagangan kita di peringkat antarabangsa. Apabila kita bercerita tentang value add ini, kita harus mengambil kira banyak perkara-perkara lain seperti kelestarian alam sekitar contohnya, bidang-bidang baharu yang dapat betul-betul address ataupun apa orang cakap berhadapan dengan cabaran-cabaran bukan untuk hari ini, juga masa depan. Kita harus ingat kita juga sedang menghadapi musim-musim perubahan iklim yang sangat mendadak, dan ini kita telah pun merasai di Malaysia, dan kita harus mempelajari bahawa di dalam kedaerahan kita untuk mengembangkan ekonomi, kita harus mencari jalan yang lebih baik, yang lebih sustainable, dan supaya kita tidak terjerumus dengan lebih teruk dan ini kita tidak boleh buat bersendirian, sebab dunia ini kita share, kita kongsi bersama dengan semua negara. Jadi di dalam lawatan ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menzahirkan kebimbangan itu, dan mahu Malaysia dan Turki bersama-sama juga bagaimana untuk kita mencari jalan, kita mahu mengembangkan ekonomi kita, kita mahu anak-anak kita mempunyai peluang yang lebih baik untuk berniaga dan sebagainya. Tetapi kita tidak mahu masyarakat ataupun anak-anak kita di Malaysia dan juga di Turki ini mungkin harus berhadapan dengan kegawatan iklim yang lebih teruk, alam yang tandus. Jadi itu adalah antara contoh, bukan itu saja, tapi ini contohnya. Sistem financial dunia juga sedang gawat. Kita melihat banyak kelompongan sistem-sistem yang sedia ada. Jadi bagi saya, kalau persoalan mengoptimumkan perdagangan ini, saya lebih berminat untuk berfikiran lebih strategik, lebih ke hadapan. Bagaimana untuk kita mengoptimumkan kita punya relationship ataupun persahabatan
untuk mendepani isu-isu ini yang bakal akan kita harus hadapi dan separuh daripadanya kita dah hadapi pun pada hari ini. Dan kelebihan kita juga, Saudara Rizal, dari segi sawit di Malaysia ini, kelebihan kita mempunyai komoditi yang begitu besar, industri sawit. Dan kalau melihat pasaran untuk hak pembuatan produk berasaskan sawit untuk ke benua Eropah ini adalah melalui Turkiye. Jadi bagaimana saudara melihat potensi untuk Turkiye ini membeli ataupun meningkatkan import minyak sawit daripada Malaysia? Ya, sebenarnya daripada segi minyak sawit ini dia punya demand di Turkiye ini memang terus meningkat. Jadi ini adalah antara perdagangan yang terus meningkat walaupun di dalam keadaan pandemik sejak 2 tahun yang lepas. Turkiye pada hari ini adalah pengimport sawit ketiga terbesar Malaysia di belakang China dan India. Jadi sebenarnya memang demand itu ada dan Turkiye tidak sahaja menggunakan sawit Malaysia ni untuk consumption ataupun konsumsi di dalam negara mereka. Mereka memproses sawit Malaysia kepada banyak bahan-bahan lain yang mereka juga ekspor di sekitar Timur Tengah, di benua Afrika dan sebagainya. Jadi bagi saya antara of course kegunaan minyak sawit ni macam-macam. Boleh digunakan sebagai oleochemical dan sebagainya. Tetapi antara yang menarik seperti yang saya telah katakan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat konsisten dan teguh untuk mencari cara bagaimana kita dapat mengembangkan ekonomi, pada masa yang sama berfikir bagaimana kita dapat meningkatkan industri-industri yang lebih mesra alam. Jadi antara yang dibincangkan adalah biodiesel daripada sawit contohnya. Jadi ini adalah satu potensi yang sangat baik kerana ia lebih mesra alam dan lebih lestari. Jadi bagi saya bergerak ke hadapan itu adalah mungkin antara industri yang berkaitan dengan sawit ini yang mungkin akan berkembang lagi di antara Malaysia dan Turkiye, di mana import daripada Malaysia akan meningkat, tetapi insya-Allah import itu juga digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang lebih mesra alam. Baik. Saudara Rizal, kurang 3 minit bersama dengan anda. Saya ingin tanyakan juga soalan ini. Kadar inflasi di Turkiye antara yang tertinggi di dunia dan sudah pun mencecah 78% ketika ini dan yang tertinggi dalam tempoh 24 tahun. Mungkin apa yang Malaysia boleh pelajari dari segi kadar inflasi yang tinggi ini? Dia sebenarnya adalah agak sukar untuk saya menjawab soalan tu sebab kita tak boleh compare apple to apple antara Malaysia dan Turkiye. Kita mempunyai sistem yang agak berbeza daripada segi cara kita menangani inflasi di Malaysia, cara kita mengawal harga barangan, sistem perbankan kita dan sebagainya. Tetapi saya rasa dari segi makronya boleh kita katakan bahawa Malaysia boleh melihat kepada bagaimana rakyat di Turkiye ini menangani ataupun mencari jalan untuk sama-sama mendepani masalah inflasi ini jadi bagi saya untuk menangani dan mendepani masalah inflasi ini perlu strategi yang lebih holistik. Pada satu segi memang kerajaan bertanggungjawab untuk meletakkan polisi-polisi yang terbaik yang dapat meringankan beban rakyat. Tetapi pada masa yang sama pembaziran daripada segi penggunaan rakyat juga harus maksudnya kita harus lebih sensitif dan saya selalu katakan apabila kita berkata tentang inflasi makanan contohnya ataupun harga makanan di mana saja di dunia, statistik di Malaysia ini adalah sangat menarik kerana di dalam kita tidak mempunyai negara Malaysia ini bukanlah antara negara yang rankingnya antara yang terbaik daripada segi security makanan kalau kita nak berterus terang. Jadi kerajaan sedang betul-betul mempergiatkan usaha bagaimana untuk memperbaiki Malaysia daripada security makanan dan kita juga sedang menghadapi inflasi daripada segi harga makanan dan semua rakyat terkesan pada hari ini.
Tetapi pada masa yang sama, kita juga adalah antara negara yang ada pembaziran makanan antara yang tertinggi di Asia Tenggara. Food wastage, ya. Jadi, ialah ini kita sama-sama kena berusaha. Mana-mana agama pun tidak akan maksudnya membenarkan, ya, pembaziran, dan kita juga sedang melalui masa-masa ataupun hari-hari sebelum Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Kurban. Jadi saya rasa penting untuk kita melihat juga bagaimana kita boleh koordinate balik ataupun kita sama-sama boleh berganding bahu supaya kita boleh mengurangkan contohnya pembaziran. Kalau daripada segi teori ekonomi itu adalah agak orang cakap agak pelik lah. Bagaimana kalau kita ada inflasi dan harga barang meningkat tetapi pembaziran makanan itu masih tetap tinggi. Jadi ya, ini bukan maksudnya nak menyalahkan sesiapa, tetapi kita harus berfikiran kritikal, ya, untuk bagaimana kita sama-sama dapat menangani masalah ini. Jadi ini berlaku di Turki. Di Turki rakyat bersama-sama memikirkan bagaimana cara mereka dapat mengurangkan pembaziran, dan ini tidak bermakna rakyat yang terkesan itu akan kurang terkesan. Ini tidak bermakna kerajaan boleh lepas daripada tanggungjawab untuk membuat polisi-polisi yang terbaik, tetapi ini juga bermakna bahawa kita semua harus mengambil langkah yang lebih holistik dan bersama-sama, kerana masalah ini adalah masalah dunia, masalah berjagat, dan mungkin kita harus sama-sama berganding bahu, ya, untuk menanganinya. Baik. Terima kasih Saudara Herizal Hazri dari Ketua Eksekutif ISIS Malaysia, langsung dari Ankara, Turki. Nama pun dah kena sebut baru sekarang ni, Turki. Baik, terima kasih Saudara Herizal. Dan kita teruskan dengan tetamu di studio seperti yang saya maklumkan di awal tadi, iaitu Saudara Azmi Hassan, Fellow Kanan Akademi Pendidikan Strategik Nusantara NASR. Saya rasa saudara pun dah dengar tadi perbualan antara kami berdua. Mungkin apa yang Saudara Azmi boleh simpulkan lawatan Perdana Menteri kali ini ke Turki? Ya, Presiden, kalau cakap Turki, kita tak boleh lari daripada Presidennya, Presiden Erdogan. Jadi bila Saudara Herizal menjemput tentang bagaimana dasar luar kita selari mengenai Palestin, itu tak dapat dinafikan. Tapi mungkin dalam hal perang di Ukraine tu, mungkin dasar luar kita agak berbeza. Sedikit. Ada sikit. Tapi kenapa perbezaan itu sebenarnya? Ya, kalau kita lihat Presiden Erdogan tu, dia katakan kadang-kala dia bersama-sama dengan NATO. Itu memang tak boleh dielakkan sebab Turki itu adalah ahli NATO. Tapi kadang-kala juga dia cuba meredakan keadaan dan bersama-sama dengan Presiden Putin. Dalam hal ini mungkin nak nampak pengecualian dia. Begitu juga dengan dasar luar kita. Kita cuba berkecuali dalam hal ini. Tapi bila sebut dimensi barulah hubungan Malaysia dengan Turki ini, kita tak boleh, seperti saya kata tadi, Presiden Erdogan, beliau pintar sebagai pemimpin. Bila Sweden dan Finland nak masuk NATO, Presiden Erdogan nampak ini peluang saya yang terbesar sekali. Pertama, untuk mendapatkan pemberontak yang sekarang banyak berlindung suaka politik di Sweden, supaya dipulangkan kepada Turki. Dan yang kedua adalah untuk memperolehi senjata-senjata yang sebelum ini Kongres Amerika Syarikat tak bagi. Umpamanya jet pejuang F-16. Sekarang Kongres terpaksa lulus kerana itu yang diminta. Cuba kita bayangkan, ahli NATO tak boleh beli jet F-16 Amerika Syarikat. Jadi perkara itu dia katakan kepintaran Presiden Erdogan menggunakan peluang yang ada. Peluangnya ada. Jadi kita belum cakap lagi kenapa Turki itu menjadi Turki. Ini juga dikatakan idea Presiden Erdogan yang tidak mahu Turki itu kalau dulu dipermain-mainkan oleh masyarakat antarabangsa. Dia ada sebabnya kenapa dia bertukar. Itu yang saya nak tanyakan kepada Saudara Azmi. Kenapa Turki ditukarkan kepada Turki? Ada dua sebab. Pertama adalah Presiden Erdogan mengatakan bahawa ungkapan Turki itu lebih menggambarkan kebudayaan, cara hidup rakyat Turki itu sebenarnya. Maknanya budaya, sejarah Turki itu.
Turki itu menggambarkan sebenar. Dan juga bagi masyarakat antarabangsa, Presiden Erdogan tak suka Turki itu dipanggil Turki. Sebab orang putih dipanggil Turki. Ayam Belanda lah istilahnya. Ayam Belanda. Dalam istilah ayam Belanda di orang barat umpamanya, itu adalah dikatakan satu binatang yang boleh dipermain-mainkan. Kalau nak diumpamakanlah dalam konteks tempatan macam katak lebih kurang. Boleh diperkotak-katikkan. Boleh diperkotak-katikkan, boleh dipermainkan. Jadi itu dua sebab utama kenapa Turki dulu sudah menjadi Turki. Begitu jauh pemikiran Recep Tayyip Erdogan ini. Jauh pemikirannya sebenarnya. Ya, memang jauh pemikirannya. Bila orang kata kalau nak kawal inflasi tu, kena naikkan kadar faedah supaya dikatakan kita nak redakan keadaan. Seimbang. Tapi Presiden Erdogan diturunkan kadar faedah dia. Strategi agak berbeza. Strategi yang agak berbeza, tapi kena beranilah. Jadi itu yang kita lihat bahawa Presiden Erdogan tu dia berani membuat keputusan. Setiap keputusan yang dibuat itu adalah untuk kepentingan negara beliau, iaitu Turki. Jadi itu yang menariknya Presiden Erdogan. Saya seronok nak memulakan dengan Saudara Azmi mengenai kadar inflasi di Turki ini, seperti yang saya tanyakan kepada Saudara Rizal tadi. Agak tinggi, 78%. Ya, betul. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada mereka? Tapi betul lah, seperti kata Saudara Rizal, kita kena tengok macam mana kita kira kadar inflasi. Selalunya kadar inflasi itu diambil daripada indeks harga pengguna, iaitu dikatakan harga-harga barangan termasuk perkhidmatan dikira ada perubahan ataupun tak ada perubahan dalam masa sebulan umpamanya. Dan basket ataupun barangan yang kita kira untuk IHP itu, indeks harga pengguna di Malaysia dan di Turki berbeza. Jadi kita tak boleh bandingkan 2.8% di Malaysia dengan 78% kerana keadaan hidup dia agak berbeza dan keperluan harian itu adalah agak berbeza. Tapi memang menakjubkan. Sememang menakjubkan. Bukan saja kadar faedahnya 78%, kadar inflasi 78%, tetapi mata wang lira dia tu memang menjunjung jatuh. Tapi rakyat Turki dikatakan boleh hidup lagi. Bukanlah kebuluh. Jadi itu kita tak boleh membezakan. Kita mengambil 78%, 2.8% kita mesti teruk Turki. Tidak. Kerana itu hanyalah statistik. Kadar dan inflasi boleh berubah hanyalah statistik bergantung kepada satu-satu negara itu. Betul. Baik, saya ingin imbas kembali ketika Perdana Menteri ke-8 melawat Turki pada 2019. Perdana Menteri ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menyentuh tentang isu ketenteraan. Ya. Kata Tun Dr. Mahathir, negara Islam mesti bersatu, bekerjasama rapat termasuk dari segi ketenteraan dan mengikat kembali apa yang disuarakan itu. Bagaimana saudara melihat ini mampu dilestarikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dari segi isu ketenteraan, kerjasama antara Malaysia dan Turki? Ya, dalam hal ini NATO Eropah dah ada. Kita cakap pasal NATO lah sebab sekarang perang Ukraine. Sebenarnya NATO Asia dah ada dah. Kalau kita campur AUKUS, itu Pakatan Tentera antara Australia, Amerika Syarikat dan juga saya lupa dah. Australia, Amerika Syarikat, Jepun ni? Bukan. AUKUS, Australia, Amerika Syarikat, South Korea. Saya pun dah lupa. AUKUS. United Kingdom. Dan juga satu lagi Pakatan Quad antara India, Jepun, Amerika Syarikat dan Australia. Kalau kita gabungkan kedua-dua itu adalah NATO Asia dipanggil. Seumpama NATO. NATO lah. Bila kita cakap pasal Pakatan Tentera. Tapi Hilman jangan lupa, kita juga ada NATO Islam. NATO Islam ditubuhkan pada 2015. Tapi masalahnya ianya dipelopori oleh Riyadh, Arab Saudi. Ada 37 negara di situ. Negara Islam. Termasuk Malaysia. Termasuk Malaysia dan kebanyakan negara dalam OIC itu. Tujuan utamanya adalah untuk melawan ideologi Al-Qaeda masa tu. Tapi sekarang Al-Qaeda dah tak ada. Tapi Pakatan Tentera tu dah ada. Tapi yang paling penting adalah siapa yang terajui dia. Siapa yang ketua dia. Jadi kemungkinan kalaulah Turki yang dikatakan mempelopori NATO Islam itu, mungkin ianya akan menjadi kenyataan. Sebab sekarang ni NATO Islam yang diketuai oleh Riyadh itu tidak berfungsi sebab bukan
tidak berfungsi, tapi sebab ideologi Al-Qaeda tu dah tak ada dah. Sepatutnya digunakan asas itu. Tapi tidak digunakan asas itu. Jadi itu yang dikatakan untuk realisasinya dia perlukan satu champion. Siapa dia champion itu? Dan pada ketika ini saya melihat Presiden Erdogan saja yang boleh buat itu. Tapi masalahnya ada pemimpin negara Islam yang dia kurang senang dengan Erdogan. Dan juga pemimpin-pemimpin barat pun memang kurang senang dengan sikap Presiden Erdogan. Jadi itu yang dikatakan ketegasan yang beliau miliki. Ya, ketegasan yang dikatakan agak unik, yang mementingkan satu negara Turki itu sendiri dan juga mementingkan sebagai negara Islam itu sendiri. Jadi inilah memanglah kita memerlukan satu pakatan negara Islam, tapi setakat hari inilah Hilman ianya tidak dijelmakan. Jadi mungkin ini langkah awal Malaysia. Ya, ini langkah awal sebab apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri itu Dr. Mahathir itu satu idea yang baik dengan Presiden Erdogan, tapi tidak dapat dikatakan disempurnakan. Ini bukan perkara satu yang mudah, perkara yang susah. Sebab saya ingat satu lagi idea adalah untuk menubuhkan media negara Islam. Khusus untuk menangani Islamofobia. Benda tu kita boleh buat, tapi sukar untuk dilakukan. Makan masa sebenarnya. Makan masa, kerana memakankan, dia kena ada champion lah. Untuk siapa yang dikatakan mengetuai dominan. Tapi itulah tidak dapat dilakukan. Dan bila terjadinya ataupun terrealisasinya apa yang diharapkan oleh Tun Mahathir ini, mungkin ia akan juga menggusarkan kesatuan Eropah melihat kebangkitan ataupun kesatuan negara-negara Islam yang dipelopori oleh Turki misalnya. Jadi apa yang saudara melihat nanti memandangkan kenderaan Turki ni antara yang terbaik dalam kalangan negara Islam? Kita tak boleh nafikan perkara itu. Ya, betul. Bukan saja dari segi jumlah tenteranya, dari segi profesionalisme dia, tetapi juga daripada aset ketenteraan. Dan jangan lupa kebanyakan UAV yang Ukraine pakai sekarang ini adalah daripada Turki. Yang dibeli sebelum perang lagi. Maksudnya Turki dalam pengeluaran aset-aset ketenteraan mereka jauh ke hadapan daripada negara-negara Islam lain. Dia berbeza. Turki ni macam Israel. Walaupun ahli NATO, dia tak boleh sewenang-wenangnya, semudah-mudahnya untuk dapatkan teknologi Amerika Syarikat. Kerana Washington dia tak percaya kat Presiden Erdogan tu. Jadi kebanyakan aset ketenteraan tu dibangunkan apa dinamakan indigenous. Maknanya dibangunkan secara sendiri. Kebanyakannya. Jet pejuang umpamanya, helikopter, dan kita banyak pakai kereta perisai daripada Turki umpamanya. Itu yang istimewanya Turki. Negara Islam lain, katakan negara Arab, dia banyak duit, dia beli. Memang aset ketenteraan dia hebat, tapi dia tak buat sendiri, dia beli. Berbeza Turki, sebab itu dalam banyak MOU yang ditandangkan oleh Perdana Menteri ini, 7 MOU kebanyakannya adalah di bidang aerospace. Tapi Hilman patut tanya dengan Harizal tadi, kenapa Harizal ada di sana? Adakah ISIS, adakah kerana ISIS akan saya tak tahu, menjalankan kerjasama dengan think tank di Turki, saya tak tahu. Nanti saya WhatsApp lah. Tapi menariklah dimensi baru ni. Turki di antara negara Islam itu dikatakan Turki adalah dikatakan harapan, memberi nafas baru kepada negara Islam. Kita berehat dulu, Saudara Azmi. Baik, kita akan kembali selepas ini dalam Ruang Bicara bersama saya dan juga Saudara Azmi Hassan dengan topik Dimensi Baharu Malaysia Turki. Kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Hilman Jamil dan ditemani oleh Saudara Azmi Hassan, Fellow Kanan dari Akademi Pendidikan Strategi Nusantara NASR, dan kita berbincang mengenai topik yang sedang hangat ataupun sedang pun diperkatakan ketika ini, iaitu dimensi baharu Malaysia Turki. Dan ini saya kongsikan juga antara fakta yang mungkin ramai belum tahu, bahawa pengurusan lapangan terbang antarabangsa Istanbul iaitu di Sabiha Gökçen ini sebenarnya diuruskan oleh Malaysia Airports Holding Berhad ataupun MAHB, dan ia terbukti salah satu kejayaan syarikat Malaysia yang berada di Turki. Agak membanggakan di sini syarikat dari Malaysia menguruskan sebuah lapangan terbang yang boleh dikirakan antara yang tersibuk di rantau ini, di rantau Eropah juga. Dan saya kembali bersama Saudara Azmi Hassan. Kalau melihat 7 MOU yang ditandatangani antara Malaysia Turki semalam, mungkin ia merintis jalan kepada pelbagai bidang, khususnya
pertahanan dan aero angkasa dan sebagainya. Mungkin saudara melihat ini potensi besar untuk Malaysia menjadi peneraju juga di rantau ASEAN apabila bekerjasama dengan Turki. Ya betul, Hilman. Bezanya kalau kita bekerjasama dalam bidang pertahanan yang memerlukan teknologi tinggi, negara-negara lain umpamanya Amerika Syarikat, dia tak akan berikan 100% pemindahan teknologi itu. Kena ada benda yang disimpan untuk kepentingan mereka. Tapi dengan Turki saya pasti bahawa pemindahan teknologi itu ataupun boleh latihan yang dibuat itu boleh dilakukan. Maksudnya seperti kata Harizal tadi, kita baru menandatangani RCEP, iaitu antara 10 negara ASEAN dan 5 negara kuasa besar lain seperti China, New Zealand, semua Korea Selatan. Turki, kita boleh menjalinkan hubungan kerjasama bila mereka membuka kilang mereka di sini. Katakan office di sinilah, untuk mendapat pasaran 15 negara RCEP itu. Itu adalah satu pasaran besar. Antara terbesar, FTA terbesar. 1/3 saya tak pasti KDNK kot. 1/3 KDNK dunia adalah RCEP itu mewakili 15 negara. Jikalau Turki mahu mencapai pasaran yang besar ini, 15 negara ini, mereka boleh membuka, dikatakan, fasiliti pertahanan mereka di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan saya rasa antara 7 MOU pertahanan itu, salah satu MOU itu dengan dikatakan syarikat aero angkasa yang terbesar di Turki untuk membuka satu pusat aero angkasa di Negeri Sembilan umpamanya. Di Negeri Sembilan. Jadi ini yang dikatakan bahawa kalau dalam bidang pertahanan, dalam bidang aero angkasa tak dapat dipisahkan, benda yang sama perkara ini. Jadi ini yang peluang kita kena ambil. Kerana dalam bidang aero angkasa ni ataupun pertahanan, Turki itu setara dengan Singapura umpamanya. Lebih kurang setara dengan Israel juga. Kerana kebanyakan yang mereka bangunkan itu adalah daripada asal, daripada indigenous. Maknanya asalnya bukan berlipat sana sama-sama, tapi mereka bentuk sendiri. Jadi yang paling menarik lah saya rasa dalam bidang aero angkasa ni. Sebab itu juga Mike Malaysia juga ada di sana. Saya boleh faham kenapa Mike Malaysia ada di sana, kerana ia berkenaan dengan teknologi tinggi untuk kerajaan. Tapi IC ni saya masih tak faham kenapa ketua eksekutif dia ada kat sana. Dia tak terangkan kenapa Harizal, mungkin saya tak tahu. Sebab ISIS tu itu adalah badan pemikir. Kalau di Malaysia ni kira badan pemikir yang terulung lah. Kalau saya badan pemikir NASA tadi kecil aja, sikit aja. Mungkin lepas NASA boleh tapi itu yang menariknya. Sebab siapa yang pergi di sana, kalau menteri kita tahu mesti ada MOU kementerian dia. Mike ada sebabnya. Dan bagi penonton yang mungkin kurang tahu apa itu ISIS adalah badan pemikir yang terbesar di Malaysia. Jadi ini yang menariknya. Kenapa ISIS bersama-sama di sana, mesti ada dikatakan sebabnya. Tapi kalau lihat 7 MOU tu tak ada pun. Mungkin kerjasama yang dilakukan, sebab tu dikatakan saudara Harizal dia pergi ke Istanbul. Mungkin adalah kerja di sana tu. Sebab mungkin ada rentetan daripada lawatan ini. Rentetan daripada Ankara. Mungkin nampaknya produser kita kena hubungi balik saudara Harizal. Baik, saudara Azmi, kalau kita melihat tamadun Islam pun sejarahnya begitu kuat di Turki pada Uthmaniyah misalnya. Jadi ia tidak boleh dipelekehkan oleh sesiapa pun. Dah terbukti sejarah begitu. Jadi justru apakah persediaan Malaysia Turki untuk memastikan tamadun Islam ni kembali kuat dengan sejagatnya, kesatuan semua ni? Ya, bila Hilman cakap dinasti Uthmaniyah itu, sejarah telah membuktikan bagaimana British dan Perancis telah mempergunakan negara-negara Arab lain, Mesir umpamanya, untuk menghapuskan dinasti itu dengan menjanjikan satu perkara, tapi di sebaliknya membuat janji-janji lain. Itu semasa Perang Dunia Pertama. Dan perkara ini berlaku lagi dengan Palestin. Bagaimana janji dibuat, tidak dikotakan, tapi perkara lain yang dibuat. Jadi itu ide menariknya bahawa sejarah dinasti Uthmaniyah itu dikatakan boleh dijadikan pengajaran kepada kita lah, supaya kita tidak mudah terpedaya. Sebab banyak kali dah
umat Islam, negara Islam terpedaya dengan janji-janji, tetapi di sebalik janji itu dibuat perkara lain, terutama sekali oleh negara-negara kuasa besar lah. Jadi ini menarik sebab itu Turki dia mempunyai jati diri yang kuat. Mereka bangga dengan Kemal Atatürk, pemodenan Turki itu sendiri. Jadi kita sepatutnya mengambil iktibar lah jati diri itu, supaya jati diri rakyat kita juga merasa bangga. Saya rasa tak cukup dengan satu filem Mat Kilau kot. Kena ada banyak lagi untuk memperkukuhkan jati diri kita. Dari segi politik, Saudara Azmi melihat mungkin Presiden Erdogan ini berbaki berapa penggal lagi? Kalau selepas ini tiada lagi Erdogan, adakah Turki akan diangkat ataupun dipandang sebegitu hebat ketika Erdogan memerintah negara itu? Ya, betul, Hilman. Kehebatan satu-satu negara itu bergantung kepada presidennya, kepimpinan tertingginya. Dan kalau kita lihat bagaimana negara barat cuba menekan Presiden Erdogan, mengatakan beliau itu diktator, tidak berberi kemanusiaan, tiada demokrasi, tapi hakikatnya adalah kalau kita lihat pada 2016 berlaku pertumpahan darah, rampasan kuasa itu, dan banyak mereka yang melakukannya berada di Sweden sekarang ini. Tapi itulah dikatakan, tak tahulah berapa lama Presiden Erdogan itu boleh bertahan. Kalau kita lihat di sini, yang dekat di sini kita lah, Duterte umpamanya dikecam kiri kanan depan belakang kerana dikatakan diktator, tidak mengikut lunas-lunas demokrasi, tapi Duterte adalah amat popular sekali di kalangan rakyat Filipina. Betul. Mendapat sokongan rakyat yang kuat. Mendapat sokongannya. Rakyat Filipina suka kat Duterte kerana dapat mengawal keadaan. Jadi tak tahulah, Iman, berapa lama Presiden Erdogan tu dapat bertahan. Kerana kalau mengikut tekanan yang diterima tu, memang kira hebatlah cara politik Erdogan dapat mengekalkannya menjadi presiden. Dan begitu juga bagi kita di Malaysia, apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri telah mengadakan lawatan kerja ke Turki ini dan menandatangani pelbagai MOU, dan tentunya apabila politik sebuah negara itu agak tidak stabil, seperti Malaysia juga belum stabil sepenuhnya. Selepas ini bagaimana saudara melihat? Adakah akan diteruskan apa yang telah pun dimeterai ini? Ya, bagi saya, maknanya bagi kes Malaysia, pula. Bagi saya tidak kira kerajaan mana pun yang akan menerajui Malaysia selepas ini, kita dah belajar dah daripada katakan Pakatan Harapan 22 bulan itu, bila banyak perjanjian itu ditukar kembali, ianya mendatang masalah pada kita. Dan kalau kita lihat MOU perjanjian dengan Turki ini, ianya adalah dikatakan situasi menang-menang. Bukan saja Turki yang mendapat untungnya, kita juga yang mendapat untungnya. Jadi bagi saya, tak kiralah siapa kerajaannya, siapa Perdana Menterinya, saya pasti MOU yang terjalin antara Kuala Lumpur dengan Ankara ini tidak akan ditarik balik. Kerana ianya tidak semudah untuk menarik balik MOU dengan Beijing umpamanya. Betul. Kerana Kuala Lumpur dan Ankara itu, seperti kata Rizal tadi, mempunyai hubungan yang istimewa. Bukan saja antara pemimpin-pemimpin, tetapi juga rakyat dengan rakyat. Tapi masalahnya, Hilman, jumlah rakyat Malaysia yang pergi melancong ke Turki itu jauh lebih banyak daripada rakyat Turki datang ke sini. Saya rasa 10 kali ganda bezanya. Itu bermaksudnya apa tu sebenarnya, Saudara Azmi melihat? Maksudnya kita perlu melakukan lagi banyak promosi. Sebabnya kalaulah rakyat negara Arab, umpamanya Arab Saudi, dia merasa banyak, ramai sini, sebab dia rasa selesa di Malaysia. Sebab dulu suka pergi ke negara barat. Negara barat dah memandang sini kepada mereka datang ke sini. Jadi promosi perlu dilakukan, bahawa datang ke Malaysia budaya lain, tapi mereka sudah pasti mereka akan merasa selesa, dihormati. Sebab bila kita melawat negara itu, kita mahu kita itu dihormati sebagai seorang manusia lah, tak mahu dipelekehkan. Jadi seharusnya kena ada promosi. Saya tak pasti Menteri Pelancongan tak pergi kot. Jadi saya rasa dia tak pergi. Sebab itu masalahnya. Saya rasa rakyat Malaysia ke Turki 150,000 saya rasa. Itu perbandingan tahun bila tu, Saudara? Tahun lepas dan sebelum-sebelum inilah lebih kurang itu. Tapi daripada Turki ke Malaysia cuma 15-16,000. Tak ramai. Memang kita perlu kaji kenapa mereka kurang berminat ataupun tidak tahu sebenarnya. Ataupun rakyat Malaysia ni lebih
mewah sikit lah kot, tak tahulah tu. Kemungkinan tu ada, ya. Baik, kalau kita lihat dari segi aspek pendidikan ni, apa yang kita boleh belajar daripada Turki ni? Kita faham dia sebuah negara yang maju, Ya. dan pendidikan juga berteraskan Islam juga sebahagian daripadanya. Mungkin Ya, sistem universiti mereka dikatakan agak maju, terutama sekali dalam bidang sains dan teknologi umpamanya. Dan ketika saya belajar di Amerika Syarikat umpamanya, ramai pelajar-pelajar Turki berada juga di Amerika Syarikat belajar. Ramai mengatakan bahawa di Amerika Syarikat tu pelajar India hebat, Cina hebat. Memang dia orang hebat. Kalau dalam kelas tu dia orang yang kontrol. Yang dapat A dia orang je. Ilman, memang betul. itu realiti. Kalau orang Amerika dia ke bawah, realitinya, persepsinya lah, memang betul itu realitinya. Tetapi pelajar-pelajar Turki juga hebat. Jadi sebab sistem pendidikan mereka itu daripada awal lagi, daripada sekolah rendah itu menekankan sains dan teknologi, dan memang universiti mereka dikatakan mempunyai kehebatannya sendiri dalam penyelidikan umpamanya, dalam pembelajaran umpamanya. Sebab itu saya pasti bahawa kita dah iktiraf beberapa 200 universiti, banyak tu mengiktiraf 200 universiti di sana, dan sebab ramai pelajar kita berada di sana, Turki, bukan saja untuk mengambil pengajian Islam tapi sains dan teknologi. Sebab itu mereka boleh maju ke depan dalam bidang pembuatan, saudara. Ya, betul, sebab Melihat asasnya dah kuat. Asasnya dah kuat. Daripada bawah lagi, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, mereka dah ada asas. Bila pergi ke universiti, mereka belajar daripada asasnya saja. Berbeza dengan negara-negara katakan yang kaya, mereka dah terus ke atas, yang asas tu mereka tak nak tengok. Lebih kurang macam kita sekadar beli saja. Sekadar beli, senang. Kerana duit tu ada. Itu yang mudah. Lebih mudah. Baik, kalau kita melihat isu semasa sekarang ni, sekuriti makanan lah, saya tertarik juga nak tanya kepada Saudara Azmi. Kita mungkin ada kesilapan kita ketika sebelum ini dari segi bagaimana kita tidak bangunkan research and development atau pendidikan dari segi mengeluarkan produk makanan untuk ternakan misalnya. Mungkin apa yang kita boleh belajar daripada Turki dari segi mengeluarkan produk-produk berasaskan bijirin, gandum dan sebagainya. Ya, seperti kata Heriza tu, Turki adalah salah satu pengeksport terbesar gandum. Mungkin dulu kita tak peduli sangat pasal makanan ini. Betul. Kita import gandum, jagung, sebab kita boleh bayar dan benda tu ada, produk tu ada, lebih mudah. Memang sebab itu 2 dekad lebih Hilman, kita tinggalkan perkara ini, kita pergi kepada teknologi tinggi. Tapi masih belum terlambat. Ada hikmah kenapa ini berlaku, kenapa rakyat memikirkan keselamatan makanan itu penting. Masih boleh dibuat sesuatu. Umpamanya kerajaan pada ketika ini mempromosi TVET umpamanya, sekolah teknikal umpamanya, tapi pertanian belum lagi, tak ada program dia, belum lagi. Cuma yang ada lah promosi adalah pertanian, itu adalah perniagaan, itu aja promosi dia. Tapi dasarnya masih tak ada. Saya nak cerita lah, Iman, 2-3 bulan lepas Bangkok ataupun Thailand telah menghalalkan kanabis. Ya, kanabis. Kenapa itu berlaku? Persoalan tu. Ya, kenapa itu boleh berlaku? Dia ada champion dia. Menteri Pertanian dia champion. Dia berusaha daripada lama dah 3-4 tahun. Sebab itu dalam pertanian ni kita perlukan satu orang champion. Siapakah champion dan berminat ke Saudara? Champion, berminat, mempunyai kepakaran yang boleh memperjuangkan perkara itu. Yang TVET dan teknikal tu dah ada champion dia, sebab tu diberi tumpuan. Tapi pertanian ni masih tak ada lagi. Teknologi tinggi kita ada champion dah. Dan kita masih terkapai-kapai mencari siapakah orang yang akan mempelopori pertanian itu. Dan sekarang ni masa terbaik. Sedangkan sumber daya kita banyak, ya, Saudara Azmi. Satu masa dulu kita lebih hebat daripada betul. Ya. Tapi sekarang kita dah jauh ketinggalan kerana kita tumpukan teknologi tinggi. Tapi masih belum terlambat. Masih belum terlambat. Okay. Sebab tadi sebut mic kan. Mic adalah berkenaan dengan teknologi tinggi. Kita perlu ada sesuatu seperti mic itu untuk pertanian. Yalah, kita ada Mardi, kita ada Frame, tapi itu cuma institut penyelidikan itu saja. Kita perlu lebih daripada itu. Itu yang dikatakan masa belum terlambat lah. Kita boleh lakukan daripada sekarang. Saudara Azmi, saya tertarik jugalah nak tanya bersangkutan juga dengan isu ekonomi antara Malaysia dan Turki ini. Ke depan nanti untuk tahun 2023, bagaimana saudara melihat cabaran ekonomi khususnya bagi negara rantau ASEAN
seperti Malaysia misalnya? Apa yang perlu kita bersedia pada sekarang? Ya, seperti kata saudara Rizal tadi bahawa perdagangan di antara Malaysia dan Turkiye dah sampai peringkat sebelum pandemik. Maknanya sudah dikatakan berada ke muncaknya. Betul juga dengan Malaysia dengan China. Sudah sampai ke muncaknya. Maknanya apa yang jumlah dagangan pre-pandemik itu sekarang ni dah ada dah. Jadi dengan termeterainya RCEP bulan November lepas, ia boleh dijadikan sebagai batu loncatan. Dan banyak badan-badan penarafan seperti IMF mengatakan bahawa sekarang inflasi Malaysia 2.8%, tahun depan mungkin 2.2%. Maknanya lagi baik keadaannya kerana dia rasa yakin terhadap keadaan ekonomi di Malaysia. Jadi itu harapannya lah, bahawa dengan kadar inflasi dapat dikawal, kita dapat dikatakan mengembangkan ekonomi kita. Cuma masalahnya adalah pasal OPR lah. Kadar faedah. Kenapa dinaikkan ya, saudara? Pada pandangan lah. Kalau Hilman nak marah kat Amerika Syarikat. Ada kesan daripada sana? Memang, sebab kita kena ikut dia. Federal Reserve Bank dia naikkan kadar dia. Kalau kita kekalkan kadar kita, pertama, orang bawa keluar duit daripada yang disimpan di Malaysia ni, sebab di Amerika Syarikat lagi mahal kadar faedah, baik simpan di Amerika Syarikat. Dan orang takkan beli, pelabur takkan beli bond-bond di Malaysia kerana kadar faedahnya rendah. Jadi terpaksa naikkan. Tapi masalahnya bila naikkan, dia akan orang macam saya yang terkesan nanti bila ada pinjaman katakan akan dikatakan akan naik pinjaman itu. Sebab saya terbaca dalam akhbar tu, seorang pejabat awam sebelum ni dia bayar 1,400 aja sebulan. So dah naik sampai 2,000. Banyak tu. Kira banyak. Itu yang dulu kenaikan pertama. Kenaikan yang baru ni akan naik lagi. Jadi adakah perlu dipertimbangkan semula, Saudara Azmi? Kena ada pertimbangan kepentingan negara dengan terkesannya rakyat. Kena ada pertimbangan sedikit. Mana yang lebih negatif? Kalaulah dikatakan kita naikkan kadar OPR itu, kita dapat kekalkan pelabur asing dan kita dapat menarik pelabur asing daripada duit itu, bantu mereka yang terkesan, mungkin itu caranya. Cuma nak bantu tu lah yang payah tu, sebab yang banyak komplain yang M40. Yang B40 dah ada banyak dia punya lagi banyak perkara-perkara tu. Tapi M40 tu dia katakan untuk apa ada pada saya. Yang banyak komplain pasal OPR ni adalah yang M40. Kerana kumpulan ini yang banyak pinjamannya. Baik, kita berbaki kurang 5 minit. Saudara Azmi mungkin boleh simpulkan apa kejayaan yang dapat dicapai menerusi lawatan rasmi Perdana Menteri ke Turkiye ini, yang mungkin akan menjadi pembuka tirai pelaburan langsung asing dengan negara-negara lain pun selepas ini. Ya, harapannya adalah Turkiye akan menggunakan Malaysia ni sebagai hub untuk Turkiye, dikatakan bukan saja untuk 10 negara ASEAN, 600 juta lebih tu dikatakan pasaran dia, tapi juga untuk RCEP, itu 5 negara lain, China, New Zealand, Australia, Korea Selatan dan Jepun. Satu pasaran yang besar itu. Jadi harapannya adalah kerjasama perdagangan dapat dipertingkatkan lagi. Sebab sekarang dalam 17-16 bilion itu kira tak banyak tu. Masih rendah sebenarnya. Masih rendah. Kalau negara Timur Tengah, saya kata nombor 3 Turkiye, di belakang Arab Saudi dan juga UAE. Jadi harapannya Turkiye itu adalah katakan lubuk bagi kita. Kerana kerjasama pemimpin adalah begitu erat, rakyat kita pun suka pergi sana. Jadi ini dikatakan situasi menang-menang lah daripada lawatan ini. Bukan saja 7 MOU ini, tapi adalah FTA yang akan diperkembangkan. FTA sekarang ini berada dalam pusingan terakhir. Apa menyebabkan rundingan tu belum lagi mencapai kata? Sudah hampir mencapainya. Sebab dulu buat 2015 hanya produk saja. Mencukupi pelbagai lah sebenarnya. Sekarang e-dagang, perkhidmatan. Pentingnya lah perkhidmatan. Maknanya pertukaran kepakaran itu boleh dilakukan dengan mudah. Sebab tu saya rasa ISIS ada sana. dia nak berbincang pasal pertukaran kepakaran. Umpamanya lah. Baik. Terima kasih Saudara Azmi Hassan, fellow kanan NASR. Nak sebut NASA ke Saudara? NASA, betul. Mungkin nak kongsi sikit, FAID ni baru ditubuhkan ke macam mana? Kami adalah badan pemikir
tapi berbentuk NGO. Okey. Kami berbelanja sendiri, kami tidak meminta dikatakan dana daripada luar. Nasar Nasar. Okey, alhamdulillah. Mungkin lepas ini lebih banyak pendedahan yang kita boleh lakukan melalui Nasar ini. Dan juga sebentar tadi daripada saudara Harizal Hazri, Ketua Eksekutif ISIS Malaysia, untuk topik hari ini iaitu dimensi baharu Malaysia, Turkiye. Saya memang suka juga negara Turkiye ini, khususnya bila sebut tentang pencuci mulut Turkiye, memang sedap untuk dimakan, dan kita juga boleh melancong ke Turkiye ini kerana ia sebuah negara yang unik, melibatkan perkongsian dua benua, Eropah dan juga Asia. Dan sekiranya itu saja untuk Ruang Bicara ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan semoga kita berjumpa lagi. Saya Iman Jamil. Jumpa lagi. Assalamualaikum.